Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala habibir rahman wa sayyidil akwan al-hadir ma'a man salla alaihi fi kulli zaman wa makan wa ala alihi wa sahbihi wa tabi'ihi bi ihsan. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim wa la haula wa la quwwata illa billahil aliyyil azim. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wasallam walhamdulillahi rabbil alamin. Muslimin dan muslimat rahimakumullah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, syukur kita pada Allah Ta'ala yang telah melimpahkan kepada kita taufik dan hidayatnya dan memperkenankan kita untuk mengikuti seterusnya pengajian dalam membicarakan tentang ibadat puasa Ramadan. Ya, para jemaah sekalian semua, apa khabar? Mudah-mudahan Allah panjangkan umur semua dalam sihat walafiat, disembuhkan semua penyakit, dikabulkan sekalian hajat, dijauhkan daripada penyakit COVID-19 dan diberikan kita kekuatan untuk terus beribadat sampai puasa Ramadan, dan ditemukan kita dengan puasa Ramadan dalam penuh amal dan taat, dan dimatikan kita semua dalam iman, dalam Islam, dalam husnul khatimah dengan barakah syafaat Nabi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, para jemaah sekalian, pada pengajian kita pada malam semalam, ya, kita telah pun membicarakan daripada rukun puasa. Kita telah mengatakan rukun puasa itu ada dua. Pertama, niat. Dan yang keduanya, meninggalkan segala perkara yang membatalkan puasa daripada mula terbit fajar pagi sampailah terbenam matahari pada waktu malam. Dan kita telah mengatakan bahawa menjatuhkan niat itu hendaklah di waktu malam sebelum masuk subuh kepada mereka yang nak berpuasa yang wajib. Kalau sekira puasa sunat, bolehlah mereka menjatuhkan niat walaupun setelah subuh, selagi sebelum zuhur, dengan syarat mereka tidak melakukan perkara-perkara yang membatalkan puasa seperti makan minum. Dan demikian juga kita telah mengatakan bahawa menjauhkan diri pada segala perkara yang membatalkan puasa. Yang membatalkan puasa apa dia yang telah kita sebut semalam? Yang pertama ialah murtad, na'udzubillah, terkeluar pada Islam, batal puasa dia. Dan yang kedua ialah iaitu gila. Gila tu ialah kerana hilang akal walaupun sebentar. Dan yang ketiganya ialah apabila datang haid ataupun nifas ataupun wiladah, iaitu melahirkan anak bagi orang perempuan. Dan yang keempatnya mabuk dan pingsan sehari penuh, maka itu membatalkan puasa. Dan demikianlah pula kita telah mengatakan membatalkan puasa lagi ialah dengan mengeluarkan air mani dengan sengaja, iaitu perbuatan onani. Dan demikian juga membatalkan puasa dengan makan minum dengan sengaja, ya. Dia tahu dia puasa, dia makan dan dia minum. Dan demikianlah perkara yang ketujuh ialah muntah dengan sengaja. Muntah dengan sengaja, dia jolok-jolok kat mulut dia, keluarlah muntah. Itu dengan sengaja. Kalau tak sengaja, macam dia orang perempuan yang mengandung, kemudian dia keluar suara, saya sedawa dia macam nak muntah, itu tidak membatalkan. Ataupun muntahnya kerana kepala dia mabuk, ya, dia bukan sengaja, itu tidak membatalkan. Dan yang ke-8-nya iaitu melakukan hubungan suami isteri, iaitu persetubuhan, itu membatalkan puasa. Dan yang ke-9-nya ialah memasukkan sesuatu di dalam rongga terbuka. Rongga terbuka tu apa dia? Mulut, hidung, telinga dan kedua kemaluan kita ini, depan dan belakang. Memasukkan sesuatu ke dalamnya, maka itu membatalkan puasa. Ya, para jemaah sekalian, setelah kita membicarakan dua rukun puasa itu, kita juga telah membicarakan tentang beberapa masalah-masalah dan seterusnya pada malam ini, iaitu kira-kira malam ini merupakan program kita yang ke-8, ya. Program kita ke-8 hari ini Jumaat. Kita sudah mulakan program ini, pengajian tentang puasa Ramadan pada Jumaat yang lepas.
iaitu pada tanggal 10 hari bulan April. Jadi hari ini, hari Jumaat, sudah merupakan hari yang ke-8 kita memulakan pengajian kita. Dan kita lagi seminggu lagi, Jumaat depan sudah mula kita puasa Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa balighna Ramadan. Ya Allah, berkatkanlah kami pada bulan Rajab yang lepas dan bulan Sya'ban yang ada ini, dan sampaikanlah kami kepada bulan Ramadan. Allahumma amin ya rabbal alamin. Ya, faedah yang ketiga, berkomor-komor ketika puasa. Ya, dalam pelajaran kita ini kita mengambil daripada kitab Marhaban ya Ramadan. Marhaban tu makna selamat datang wahai Ramadan. Ya, kitab ini telah disusun oleh Sayyid Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus, seorang daripada Ahlul Bait. Ia adalah seorang murid yang terunggul, yang paling dekat, yang alim, yang berguru kepada seorang ulama Islam kita di kota Madinah, Al-Alim, Al-Allama, Al-Faqih, Al-Habib Zain bin Samit. Jadi beliau, tuan-tuan ya, kedua-dua mereka ini masih hidup di kota Madinah Munawwarah. Dan marilah sama-sama kita hadiahkan kepada kedua guru kita itu Suratul Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Berkata tuan pengarang kita Al-Imam As-Sayyid Muhammad Amin bin Idrus Al-Idrus, iaitu pada muka surat yang ke-76, daripada perkataan faedah yang ketiga, berkomor-komor ketika puasa. Apa hukum kita berkomor-komor ketika puasa? Kita dalam masa kita berwuduk, kita berkomor-komor. Jadi apakah sunat kita teruskan ataupun kita tinggalkan berkomor-komor? Jawapannya masih sunat. Kita teruskan juga berkomor-komor dalam masa kita berpuasa ketika kita berwuduk. Kalau untuk wuduk lah ya. Ringkasan hukum menelan air dengan tidak sengaja ketika berkomor-komor. Jadi ini sekarang dia berkomor-komor dalam masa dia berwuduk, tertelan air. Allah, macam mana ni, batal ke tidak ni? Aku nak berkomor-komor ni pasal ni sunat wuduk. Jadi ini dia punya huraiannya. Pada saat berpuasa adalah sebagai berikut huraian dia. Yang pertama, membatalkan puasa dalam keadaan apa jua pun jika berkomor-komornya dalam keadaan yang tidak dianjurkan oleh syarak. Contohnya, jika berkomor-komor untuk kali yang keempat ketika berwuduk. Kita sunat kita dalam berkomor-komor ni berapa kali? 3 kali. Tapi kalaulah kita berkomor-komor kali yang keempat pula. Ni keempat ni bukan sunat. Ini sunat pun tidak, wajib pun tidak. Habis apa ni? Ini berlebih-lebihan pula, membazir. Kemudian dalam komor-komor yang keempat tu tertelan, batal. Kenapa kau pergi buat yang keempat? Tak disuruh pun. Jadi kerana kau buat dan tertelan air, habis tak sengaja, tapi tak disuruh kau berkomor-komor pada yang keempat, maka batallah puasa orang tersebut. Dan huraian yang seterusnya, yang kedua, dapat membatalkan puasa jika berkomor-komor dengan cara berlebih-lebihan ketika memasukkan air ke dalam rongga mulut. Hal ini terjadi jika dia berkomor-komor 3 kali ketika wuduk, dan jika tidak dengan cara berlebih-lebihan kemudian tertelan air, maka tidak batal puasanya. Jadi sekarang masalah dia berkomor-komor. Ini memang dia dalam berwuduk dalam 3 kali. Kita kata sunat berkomor-komor 3 kali. Yes, saya buat 3 kali. Tapi macam mana kau buat? Kalau dia berlebihan, kocak, tup, alamak, tertelan. Itu batal. Kenapa? Tak disuruh berlebih-lebihan sebab kau ni puasa. Jadi ingat ya, kalau kita berkomor-komor sedang kita berpuasa, dalam kita nak wuduk, jangan kita mengkocakkannya berlebih-lebihan. Kuat-kuat jangan, sikit-sikit saja. Sekadar untuk mengambil barakahnya, berkat dan juga sunnahnya. Tetapi kalau kita tertelan air komor-komor itu dengan walaupun kita secara perlahan. Dengan perlahan, Ustaz suruh pelan-pelan. Kita buat pelan-pelan. Tertelan juga. Tertelan tak sengaja lah. Itu tidak batal.
Habis tadi tu batal. Yang tadi batal tu pasal dia dengan kuat dia kocak-kocak mulut air itu dalam mulut dia tu. Itu tak disuruh. Tapi dia tertelan. Batal. Tapi kita kalau dah jaga, tak mau kocak kuat-kuat, kita pelan-pelan, tapi tertelan tak sengaja, itu tidak batal puasa dia, ya. Jadi kepada kita semua yang ambil wuduk ketika kita berpuasa, memang masih disunatkan kita berkomor-komor. Begitu juga masukkan air dalam hidung masih lagi disunatkan, tapi sikit saja masuk. Masuk sikit kita hembuskan dia. Komor-komor pun kita masuk sikit, kita kocak sikit, lepas tu kita buangkan dia. Itu masih disunatkan. Dan tidak membatalkan puasa meskipun berkomor-komor dengan cara kuat, iaitu berlebihan ataupun masuk dalam rongga hidung kita. Hal ini terjadi jika terdapat najis dalam mulutnya. Jadi kalau sekiranya mulut kita ni ada najis. Najis apa tu? Darah. Darah ni najis. Kemudian kita nak keluarkanlah, nak cuci dia, Kita nak cuci tu, kita takut dia dah sampai ke ujung ujung mulut kita nak sampai ke tekak. Jadi kita nak cuci dia. Jadi kita nak buangkan dia. Jadi apabila kita cuci dengan kita kuat, sebab apa? Kita nak basuhkan mulut kita ni. Tertelan pula air kita. Astagfirullah, tertelan sikit air. Habis batal tak? Tak batal. Kenapa? Sebab kita mencuci mulut daripada najis. Mencuci mulut pada najis tu adalah wajib, ya. Sebab najis tu tak bolehlah kita simpan dalam mulut kita. Jadi begitulah dia dalam masalah kita berkomor-komor dalam masa kita berpuasa. Jadi sekali lagi, kalaulah kita berkomor-komor dalam tiga kali yang disunatkan, jangan kuat-kuat. Kalau kuat-kuat, tertelan, batal. Kalau perlahan-lahan, sikit-sikit, tak batal, ya. Itu cara yang ringan, yang mudah. Hukum qada puasa Ramadan dan kewajipan membayar fidyah. Ini masalah masalah orang yang batal puasa. Apakah dia wajib qada saja ataupun wajib qada dan bayar fidyah, atau bayar fidyah saja tak wajib qada. Jadi ini masalah dia. Kesimpulan hukum membatalkan puasa di bulan Ramadan dan kewajipan membayar fidyah terbagi kepada 4 bahagian. Yang pertama, bahagian pertama, wajib qada dan bayar fidyah. Qada pun wajib, bayar fidyah pun wajib. Apa dia tu? Iaitu ada 2 masalah. Masalah pertama, jika berbuka kerana untuk menjaga kepentingan dan keselamatan pihak orang lain. Kita buka puasa, kita batalkan puasa kita. Kenapa? Kerana ada sangkut paut dengan orang lain. Kerana orang lain punya pasal ni, terpaksalah kita batalkan puasa kita. Ini wajib dia qada dan wajib bayar fidyah. Siapa tu agaknya? Ini dibawakan 3 contoh. Pertama, berbuka untuk menolong manusia atau haiwan yang akan lemas. Kita nampak anak kambing jatuh dalam sungai. Alamak, kesian. Anak kambing ni mati nanti ni kalau tak diselamatkan. Kita pun terjun dalam sungai. Bila dah terjun tu, telan lah air. Ataupun kita tak kuat ni, kita kena makan sikit, minum sikit untuk kita kuatkan badan. Lepas tu kita terjun. Kita batal puasa. Kemudian kita terjun. Kenapa kau batalkan puasa? Pasal nak selamatkan anak kambing tu. Jadi sekarang kita nak selamatkan bukan kerana untuk kita, untuk orang lain ataupun haiwan. Maka dengan itu wajib diqada dan wajib bayar fidyah. Dan yang keduanya, contoh yang kedua, perempuan yang sedang hamil. Walaupun daripada hasil zina, jika takut bayi yang dikandungnya akan terganggu, dia hamil. Dia pun pergi jumpa doktor. Doktor kata, I advise you, jangan you puasa. Kalau dia puasa, nanti baby kat dalam tu mudarat. Dia tak cukup dia punya nutrition dia, makan minum dia, nanti dia akan jadi kecut. Jadi kita pun batalkan puasa. Padahal kita tak sakit apa-apa, tapi kerana bimbangkan baby kat dalam kandungan. Jadi kita batalkan puasa kerana baby, kerana yang lain daripada diri kita. Maka wajib qada dan wajib bayar fidyah. Dan contoh ketiga, perempuan yang sedang menyusukan anak. Jika takut terputusnya air susu dan terganggu si anak itu, maka ibu tu membatalkan puasa. Ibu ni sihat,
Tapi ibu ni dia baru lahirkan anak. Anak ini nak menyusu. Kalaulah ibu ni puasa, nanti kalau sekiranya air susunya tak keluar atau tak cukup, anak ini nanti menjadi mudarat. Jadi oleh kerana kesian kasih anak ni lah, ibu ni pun batalkan puasa dia. Nah, bila dia batalkan puasa kerana babynya, maka dia wajib qada dan wajib dia bayar fidyah kerana batalkan puasa kerana orang lain, iaitu baby dia, bukan kerana diri dia. Itulah tuan-tuan dan puan-puan ya, bahagian yang pertama, iaitu orang yang wajib qada dan wajib bayar fidyah. Maka pada tiga-tiga masalah tadi tersebut, hukumnya wajib qada puasa dan juga wajib bayar fidyah setiap harinya dengan satu mud. Satu mud tu ialah satu cupak. Satu cupak tu 750 gram. Kira-kira tak sampailah 1 kilogram. 1 kilogram ada 1000 kita katakan gram ya. Jadi kalau sekiranya kita yang nak keluarkan satu cupak ni tak sampai 1 kilo. Jadi kalau kita beli beras 1 kilo tu, itu dah lebih lah daripada cukup ya. Dan diberikan makan kepada orang fakir miskin, tapi mestilah daripada makanan asas kita. Makanan asas kita di sebelah timur kita ni ialah beras. Jadi itu kita belikan beras 1 kilo, kita berilah makan kepada orang fakir miskin. Itu untuk setiap satu hari yang kita qada dan kita wajib bayar fidyah. Faedah, jika si ibu khawatir dengan kesihatan dirinya dan anaknya, maka hanya wajib qada puasa tersebut tanpa membayar fidyah. Jadi kalau sekiranya seseorang dia batalkan puasa, seorang ibu lah ya, dia batalkan puasa kerana dia tak sihat, maka di sini dia hanya qada, tak ada bayar fidyah. Atau si ibu tu dia batalkan puasa kerana dia tak sihat dan kerana dia bimbangkan baby dia yang sedang dia kandungi. Dua sebab. Sebab pertama diri dia, dan sebab kedua kerana baby dalam kandungan dia atau baby yang dia sedang menyusukannya. Pokoknya kalau ada sebab tu tersangkut pada diri dia, tak kiralah tersangkut diri dia dengan orang lain bersama atau tersangkut pada diri dia sahaja, maka dia wajib qada sahaja, tak wajib fidyah. Jadi kita kena ingat, kalaulah bersangkutan dengan orang lain, kita batalkan puasa, itu wajib qada dan wajib fidyah. Kalau bersangkutan dengan diri kita, maupun bersangkutan dengan diri kita sahaja atau bersangkutan diri kita dan orang lain, maka yang wajib hanya qada sahaja, tak wajib fidyah ya. Sebab diri kita sendiri yang perlukan dibatalkan puasa kerana tak sihat. Bahagian kedua, bagi yang tidak berpuasa bulan Ramadan dan tidak qada puasanya tanpa sebarang uzur, sehingga datangnya bulan Ramadan yang kedua, maka tetap wajib baginya untuk qada puasa tersebut dan juga membayar fidyah keterlambatannya. Setiap hari 1 mud dari makanan asas seperti beras diberikan pada fakir miskin. Ini biasanya ya, orang-orang perempuan yang di mana dia tak puasa lah pada Ramadan yang lepas. Jadi kerana uzur, dia ialah wanita uzur. Kemudian lepas tu dia tak qadakan. Patut dia kena qada lah. Dah ada 1 bulan, dah 11 bulan ada ni dia tak qada-qada. Sampai masuk Ramadan yang sekarang yang akan datang ni, apa jadi? Maka wajib dia qada. Itu qada tak habis tu, mesti dia qada. Tapi kerana dia lambatkan sampai masuk Ramadan kedua ini, maka wajiblah dibayarkan fidyah sebagai denda kerana melambatkan qada puasa Ramadan yang lepas. Setiap 1 hari yang dia qada, 1 fidyah. 1 fidyah tu 1 mud, iaitu 750 gram beras yang diberi makan kepada orang fakir miskin. Jadi itulah dia. Apakah kalau dia lambatkan 2 tahun, 3 tahun berganda-ganda fidyah itu ada difatwakan dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan itu akan kita bahaskan lagi lebih dalam di dalam pengajian kita yang berikut nanti insya-Allah. Ya, perkara yang kedua daripada masalah membayar fidyah dan qada. Perkara kedua ialah wajib qada tanpa bayar fidyah. Tadi yang kita dah sebut tadi yang pertama,
wajib qada dan fidyah. Sekarang yang keduanya, wajib qada tanpa fidyah. Apa dia? Ada beberapa masalah. Masalah pertama, pingsan pada bulan Ramadan. Dalam pelajaran kita yang lepas, kita dah sebut kalau pingsan sehari penuh dalam bulan Ramadan, dalam mazhab Syafi'i yang paling kuat ialah mengatakan batal puasa dia. Batal puasa, jadi apa nak kena buat? Kena qada. Kena bayar kafarah, bayar fidyah. Tak payah, cuma qada sahaja ya. Tapi kalau dia pingsan setengah hari ataupun sebelum pagi dia pingsan, tengah hari dah sedar, ataupun pagi dia sedar, petang dia pingsan, itu ada khilaf ulama yang kita telah sebut semalam, antaranya mengatakan sah puasanya ya. Dan yang kedua, contoh yang kedua, dia wajib qada tanpa fidyah, lupa tidak berniat puasa Ramadan sebelum terbit fajar. Inilah pendapat mazhab Syafi'i. Kita dah katakan tadi, niat itu mesti waktu malam. Sebelum masuk subuh dah niat. Jadi daripada maghrib sampai ke subuh tu, itulah waktu tempoh yang panjang untuk kita jatuh niat puasa esok hari. Tetapi kita tak jatuh niat. Dah lepas azan subuh, baru kita pun fikir, ya Allah, aku belum niat lagi. Jadi di situ, maka dia tak adalah kira puasa, jadi wajib dia qada. Itu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Dan contoh yang ketiga, sengaja makan dan minum di bulan Ramadan tanpa ada uzur yang dibenarkan syarak. Dia tak ada sakit, dia bukan musafir, dia bukan perempuan yang uzur haid, tak ada apa masalah. Tapi dia tak puasa, dia makan dengan sengaja, minum dengan sengaja. Itu batal lah puasa. Habis nak kena bayar apa-apa? Dia cuma bayar qada saja. Dia tak bayar fidyah. Tapi janganlah buat macam tu ya. Sebab dalam hadis kita dah bacakan dalam pelajaran pertama, kalau siapa yang meninggalkan satu hari puasa Ramadan tanpa uzur syarak, kalau dia nak qadakan sepanjang umur dia pun, tidak akan sama dengan satu hari yang ditinggalkan dengan sengaja qada itu. Jadi itu kita jagalah ya. Setiap satu hari daripada bulan Ramadan sangatlah berharga dan bernilai tinggi di sisi Allah SWT. Dan yang masalah ketiganya pula, iaitu daripada masalah wajib bayar fidyah, tak wajib qada. Tadi pertama kita kata wajib qada dan fidyah. Ini yang kedua, wajib qada, tak wajib fidyah. Ini ketiga pula, wajib fidyah tapi tak wajib qada. Siapa pula ni? Jadi dia cuma wajib bayar saja. Ada beberapa masalah. Masalah pertama, orang tua tidak mampu untuk berpuasa, maka wajib baginya membayar fidyah untuk setiap harinya dengan satu mud dari makanan asas, iaitu seperti beras, diberikan kepada fakir miskin. Orang tua lah. Orang tua yang sudah kata dah tak kuat ya, ataupun dah lemah, ataupun dah nyanyuk ya. Macam nenek-nenek kita, datuk-datuk kita, dia pun dah tak fikiran, dia tak tetap lagi dah. Puasa ke tak puasa, tapi macam biasa. Kadang dia kata dia puasa tapi dia makan. Yelah, orang dah kata fikiran dia dah tak tetap lagi. Jadi orang yang macam ini, dia dah tak wajib puasa, tapi kita wajib bayarkan dia fidyah. Ini siapa? Orang tua ya. Yang kedua, orang sakit yang tiada harapan sembuh, dan jika dengan sebab dia berpuasa akan bertambah sakitnya lagi, maka dalam masalah ini wajiblah bagi dia membayar fidyah. Jadi macam ni lah, iaitu orang sakit. Sakit dia tu berat. Sakit dia tu doktor kata kalau dia puasa akan jadi lagi tambah sakit dia, ataupun makin lambat sembuh dia. Dan kalau sekiranya dia dah macam tu, kita hanya keluarkan dia fidyah, tak wajiblah dia tu qada. Melainkan kalau dia alhamdulillah sihat. Kalau dia dah sihat, maknanya dah boleh puasa. Dah boleh puasa, dia wajiblah qada puasa dia yang sudah lepas, yang dia tak puasa. Tapi kalau sekiranya daripada segi hukum adat maknanya doktor kata orang ni no hope man, tak ada harapan dah ni. Jadi dia pun kita nak tunggu sampai sihat pun tak ada harapan. Jadi masuk bulan Ramadan,
Kita pun dah tahu yang dia tak mampu nak puasa kerana sakit dia tu, kita pun belikan beras fidyah, kita pun keluarkanlah fidyah untuk orang yang sakit tersebut, ya, sebagai ganti puasanya, ya. Itu memang Allah SWT pun ada sebut dalam Quran, yang dalam surah Al-Baqarah, yang a'udzubillahi minasyaitanirrajim, bismillahirrahmanirrahim, iaitu ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun ayyaman ma'dudat faman kana minkum maridan aw ala safarin fa'iddatun min ayyamin ukhar wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun ta'amu miskin wa 'alal ladzina yutiqunahu fidyatun. Bagi orang yang tak kuat nak meneruskan puasanya, dah tak mampu lah seperti orang sakit tadi atau orang tua, fidyatun ta'amu miskin, dikeluarkan fidyah. Fidyah itu maknanya berikan makan. Makan pada siapa? Ta'amu miskin, makanan orang miskin. Satu fidyah tu mana? Satu mud. Satu mud tu ialah kita kata satu cupak. Satu cupak 750 gram, ya. Dan bahagian yang keempat, dari masalah qada dengan fidyah. Bahagian keempat, tidak wajib membayar fidyah dan juga tidak wajib qada. Oh, ni dia. Jadi yang pertama, wajib fidyah dan wajib qada. Yang kedua, wajib qada, tak wajib fidyah. Yang ketiga tadi kita baru sebut orang tua, wajib fidyah, tak wajib qada. Ni sekarang ni, tak wajib fidyah, tak wajib qada. Jadi siapa tu ni? Maka masalah ni daripada beberapa masalah. Pertama, orang yang terkena penyakit gila tanpa sengaja. Jika dia sembuh, maka tidak wajib baginya untuk membayar fidyah, juga tidak wajib qada. Gila ni merupakan salah satu perkara yang menghilangkan kewajipan dia beribadat. Sebab syarat ibadat ni mestilah akil baligh. Akil tu orang yang berakal. Baligh orang yang dah baligh lah. Dah cukup umur. Kalau dia tak ada akal tu gila. Tak wajib. Dia tak wajib semayang. Dia tak ada akal. Orang gila. Dia gila, ustaz. Dia tak wajib semayang. Tak wajib puasa. Tak wajib puasa nak bayar qada. Tak payah. Nak bayar fidyah. Tak payah. Pasal dia tak masuk dalam hukum wajib. Tak wajib. Bagi dia tak wajib. Bahkan orang gila ni kalau dia buat dosa pun tak berdosa. Sebab dia gila. Sebab dia tak ada akal. Kalau dia bunuh orang pun, dia tak kena masuk penjara. Kenapa? Sebab dia tak ada akal. Orang gila ni dia ada license to kill. Ada license to kill? Dia bunuh orang pun dia tak di mahkamahkan dia. Tak ada kena masuk hukum. Pasal apa? Pasal dia gila. Itulah dia tuan-tuan ya. Jadi yang pertama ni, orang yang tak wajib bayar qada dan tak wajib fidyah ialah orang gila. Yang keduanya, anak yang belum baligh. Memanglah, budak belum baligh, dia memang dah tak wajib. Kalau sekira dia dah masuk umur dia, dah ada baligh, tak wajib dia qadanya lepas. Tak wajib bayar fidyah. Yang ketiganya, ialah orang kafir yang memeluk agama Islam. Dah tentulah. Sebelum dia memeluk agama Islam, dia kafir. Orang kafir tak wajib dalam hukum Islam. Jadi kalau sekira dia tak puasa daripada umur dia baligh, tak ada kira, pasal itu semua dia dalam kafir. Melainkan kalau orang yang murtad. Orang yang murtad itu memanglah dia asalnya Islam. Kemudian dia keluar pada Islam. Kemudian masuk balik Islam. Jadi sepanjang masa dia murtad 2-3 tahun tu, beberapa bulan Ramadan yang dia tinggalkan, wajiblah dia mengqadakannya. Ya, dan kalau dia wajib mengqadakannya, ya, dan wajib fidyah kalau sekira sudah bertahun-tahun dia tidak mengqadakannya. Itu dia. Masalah melakukan persetubuhan antara suami isteri dengan sengaja ketika puasa Ramadan. Jadi kita dah katakan perkara yang membatalkan puasa ni ialah antaranya kita melakukan perhubungan suami isteri, iaitu persetubuhan. Sekarang ini bagaimana kalau sekira dia melakukannya? Dan selain daripada batal puasa, adakah dia ada perkara yang bersangkut paut lagi, atau kita katakan dia kena denda? Inilah kita nak sebutkan di sini.
Hukum bersetubuh jika dilakukan dengan sengaja dan mengetahui akan hukumnya pada bulan Ramadan, maka hukum yang berkaitan dengannya adalah sebagai berikut. Dia ada syarat di sini. Syaratnya kalau orang itu dia sedang berpuasa Ramadan dan dia memang wajib daripada orang yang berpuasa Ramadan. Ya, dan kemudian dia tahu itu bulan Ramadan dan dia tahu yang dia sedang berpuasa dan dia tahu yang itu dilarang. Jadi sudah cukup syaratnya. Maka bila dia lakukan juga persetubuhan, jadi apa jadinya? Pertama, dia berdosa. Dia dapat dosa lah. Na'udzubillah min zalik. Dan dilarang, wala taqrabuhunna. Jangan kamu dekat kepada wanita itu. Mana dalam masa kita berpuasa. Dan yang kedua, wajib untuk tetap menahan diri dari makan dan minum sampai terbenam matahari. Dia melakukan persetubuhan tu di pagi hari. Habis dah batal ni, makan je lah, minum je lah. Tak boleh. Kenapa tak boleh? Wajib dia sempurnakan puasa dia walaupun dah batal puasa dia. Ini sama juga dalam perkara ibadat haji dan umrah. Kalau dia melakukan persetubuhan, dah batal dah haji dia, batal umrah dia, tapi wajib juga dia teruskan semua baki rukun dan wajib haji dan umrah dia itu. Itu dia punya hukum dia. Begitulah juga di dalam masalah puasa ini. Dan yang ketiganya, dapat membatalkan puasa dan wajib qada puasanya. Jadi perbuatan dia itu bersetubuh dengan isteri dia siang hari Ramadan, batal puasa. Dan wajiblah dia qada. Jadi wajib qada. Pertama, berdosa. Kedua, wajib sempurnakan juga puasa dia. Ketiga, wajib dia qada. Yang keempatnya, mendapat hukuman takzir daripada hakim yang bagi orang yang tidak bertaubat. Takzir tu apa? Denda. Denda ni hakim akan denda. Denda tu masuklah dia tu dalam penjara ke, ataupun denda tu dia dihukum sebat ke, atau denda dibayar saman ke. Kenapa? Kerana dia langgar hukum agama. Setelah disuruh taubat, dia tak mau taubat. Kalau dia bertaubat, astagfirullah, ya Allah, aku bertaubat. Itu antara dia dengan Tuhan lah. Tak apa. Tapi kalau dia tak mengaku salah, ataupun dia engkar dengan perintah hakim, maka hakim boleh denda dia. Dan wajib bagi pihak lelaki untuk membayar fidyah. Jadi selain daripada dia berdosa, batal puasa, wajib sempurnakan puasa dia juga, maka di sini dia wajib bayar fidyah. Apa tu fidyah dia? Bagi yang lelaki lah, lelaki saja bayar fidyah. Pertama, membebaskan hamba yang mukmin jika mampu. Zaman sekarang ni mana nak cari hamba ni? Dah tak ada dah. Jadi kalau zaman sekarang ni memang dah tak ada hamba dah, maka dia pergi pula kepada nombor 2. Kalau tak ada, maka berpuasa selama 2 bulan berturut-turut. 2 bulan berturut-turut ni maknanya straight saja 30 hari ataupun 30 dengan 29 hari. Sebab bulan Islam 29 30. Kalaulah tengah-tengah dia puasa dalam 50 hari itu, ada 1 hari batal. Kena mula balik daripada kiraan 1 hari. Allah. Itulah dia. Ini 1 bulan 30 hari pun kau dah tak tahan. Ini nak puasa 2 bulan. Itulah benda orang kata denda atas orang yang melanggar perintah Allah dengan melakukan persetubuhan di siang hari Ramadan. Kalau dia tak mampu melakukannya kerana dah tua dan kerana dia tak kuat, dah uzur, dah tua tapi nafsu juga, maaf ya, tapi itulah dia. Dia tak kuat ustaz, macam mana? Maka dia bolehlah pilih yang ketiga, iaitu memberi makan pada 60 orang fakir miskin, setiap seorang 1 mud, 1 cupak 750 gram. Jadi itu wajib dia memberi makan. Jadi begitulah dia para jemaah sekalian ya, awas jangan sampai kita melakukan perkara yang dilarang yang membatalkan puasa serta dengan membayar fidyah dia. Jadi kita ulangkan lagi, perkara yang membatalkan puasa yang membayar fidyah itu, iaitulah orang yang melakukan persetubuhan suami isterinya siang hari Ramadan,
maka dia, bagi orang lelaki itu, dia berdosa, dan kemudian dia wajib sempurnakan puasa dia, dan kemudian dia wajiblah kita katakan membayar fidyah. Qada tu memang wajib qada. Ini orang lelaki bayar fidyah. Orang perempuan tak bayar fidyah. Ustaz, orang perempuan free je ke? Tidak, dia berdosa juga. Tetapi dia taklah membayar fidyah. Kalau dah berdosa tu kena taubatlah. Dia wajib juga tahan diri dia tak makan minum sampai ke maghrib, dan dia pun wajiblah mengqadakan hari yang dia telah lakukan hubungan itu kerana sudah batal dia punya puasa dia. Tetapi dia tak wajib fidyah. Alim-alim ulama ada pembahasannya dalam masalah tersebut. Nanti kita akan sampai dalam pembahasannya, ya. 3 kafarah di atas adalah wajib dilakukan secara berturut-turut. Maknanya mengikut dia punya tertib. Tak boleh kita lompat-lompat. Aku nak bagi makan je lah. Aku tak nak puasa lah. Aku puasa tak larat lah. Aku pun bukan ke masa. Tak boleh. Kalau pertama kita nak merdekakan hamba. Zaman sekarang memang tak ada hamba. Okey, lepas. Pergi nombor 2. Nombor 2 kena puasa. Ustaz, saya tak nak puasa lah. Saya nak pilih yang bagi makan je orang miskin. Tak boleh. Kau sihat, kau orang muda, kau boleh puasa. Wajib kau puasa. Qada, bayar fidyah puasa kau tu 2 bulan puasa berturut-turut. Nampak tuan-tuan? Itu dalam mazhab Syafi'i rahimahullah ta'ala. Tidak boleh berpindah kepada tingkat yang kedua atau ketiga, iaitu dengan mengikut kehendak dia sendiri. Ini pendapat Imam Syafi'i rahimahullah ta'ala. Sedangkan menurut pendapat Imam Malik rahimahullah ta'ala, boleh memilih salah satu dari 3 kafarah dia tersebut, walaupun dia mampu melakukan perkara yang kedua atau yang pertama. Dia boleh pilih. Dalam mazhab Malik lah. Imam Malik rahimahullah ta'ala ringan sikit. Jadi kalau sekiranya orang yang nak berpuasa tu 2 bulan turut-turut, alamak beratnya, di sini boleh tak Ustaz dia nak ikut taklid pada mazhab Malik? Dalam masalah ini kita tengok kepada kedaruratnya. Apakah dia tu darurat? Darurat tu apa? Keadaan dia memaksa dia tak boleh berbuat demikian. Kerana dia punya kerja ni selalu musafir, keluar masuk negeri. Dia kalau nak besar 2 bulan turut-turut memang takkan boleh dia buat. Ataupun kerana dia itu ada penyakit. Penyakit itu kalau sekiranya 2 bulan puasa turut-turut, nanti dia akan jadi sakit pula. Jadi perkara-perkara itu bolehlah ditaklid pada mazhab Maliki. Walaupun dalam mazhab Syafi'i pun boleh juga kalau ada pegang, kalau ada darurat. Tapi kalau saja-saja dia sihat-sihat, dia tak nak puasa lah, malas lah nak puasa 2 bulan turut-turut. Jadi di sini kalau dia nak ambil pendapat Imam Malik, ada setengah ulama kata boleh, tapi sebaik-baiknya jangan kita melompat-lompat mazhab ni. Ini jadi namanya talfiq. Talfiq tu apa? Lompat-lompat. Jadi di sini kita kalau boleh hanya kita bertukar mazhab tu dalam darurat. Darurat tu keadaan yang terpaksa, ya. Syarat diwajibkannya membayar kafarah kerana melakukan persetubuhan adalah sebagai berikut. Ini syarat dia. Bukanlah makna dia buat persetubuhan terus dia bayar denda kafarah tu. Tapi ada syarat. Syarat pertama itu adalah ibadah puasa. Kalaulah keadaannya membatalkan tu ibadat bukan ibadat puasa seperti solat atau i'tikaf, maka tak wajiblah bayar kafarah. Dibatalkan dengan hubungan suami isteri bukan dalam ibadat puasa, dalam ibadat i'tikaf umpamanya, itu tak wajib bayar kafarah. Dan dalam puasa Ramadan, lain keadaannya jika membatalkan puasa selain puasa Ramadan, seperti dia membayar kafarah, dan maka tidak wajib membayar kafarah. Jadi kalau dia puasa sunat, ya, maka itu semua tidak tidak mewajibkan kafarah. Kalau dia puasa qada tu wajib, tapi bukan wajib Ramadan. Tetapi ini ada pembahasan. Kalaulah wajib puasa Ramadan yang dia qada, itu ada pembahasan yang akan kita sampai nanti. Tapi kalau wajib nazar umpamanya, dia puasa nazar. Puasa nazar tu wajib, tapi dia lakukan hubungan, batal puasa dia, tetapi dia wajib qadakan. Dia tak wajib kafarah. Kafarah ni kerana penghormatan bulan Ramadan sahaja, ya.
Dan bagi kaum lelaki yang bersetubuh, lain hukumnya orang perempuan. Orang perempuan tidak wajib bayar kafarah. Kenapa orang perempuan pula boleh terlepas, Ustaz? Tak kena bayar kafarah. Padahal dua-dua buat perhubungan, persetubuhan. Maaf kata, dalam masalah ini ada huraian. Orang lelaki dia melakukan persetubuhan, maaf kata ya, apabila dia melakukan masukkan kemaluan dia tu ke dalam kemaluan wanita itu, itu dah dia punya hukum dah kira bersetubuh. Itulah dia dah kira hukum wajib dia membayar kafarah. Tapi kaum wanita ni dia punya puasa jadi batal sebelum sempurna persetubuhan. Kenapa? Maaf kata, apabila kemaluan suami itu masuk dalam faraj isteri itu, dengan serta-merta batal puasa dia. Kerana kita dah sebutkan tadi, memasukkan sesuatu dalam rongga terbuka. Jadi bila dia masukkan dalam rongga terbuka, iaitu kemaluan isterinya, maka batallah puasa si isteri. Dan apabila, maaf kata, suami itu memasukkan seterusnya akan kemaluan, maka itulah barulah berlaku persetubuhan. Itulah dalam hadis Nabi kata, "Idza taqal khitan fawajaba al-ghusl," atau kama qala alaihi salatu wasalam. Apabila bertemu dua tempat sunat lelaki dan tempat sunat perempuan, maka wajiblah mandi. Jadi wajib mandi itu kerana sudah berlakunya persetubuhan. Maaf ya. Dan dilakukan dengan sengaja dan mengetahui akan hukumnya. Jadi kalau sekira orang tu tak sengaja, ya, ataupun dia terlupa, ataupun dia tertidur, dalam tidur dia mimpi, kedua-dua mimpi tu mimpi sama. Ini memang mimpi luar biasa lah. Allahu alam, betul tak betul kita tak tahulah ya. Cuma kita nak bagi tahu je dia punya hukum dia. Kalau dia tak sengaja, ataupun dia terlupa yang dia tu berpuasa, maka dengan itu, ataupun dia tidak tahu akan hukumnya. Tak tahu hukum puasa ni tak boleh bersama. Dia tak tahu pasal mungkin dia baru masuk Islam. Dan masuk Islam terus dia puasa. Dia tak tahu yang itu dilarang. Dia melakukan hubungan suami isteri. Maka di sini dia wajib qada tapi tak wajib bayar kafarah. Dan yang kelima, hari yang dibatalkan adalah seharian penuh. Lain keadaannya jika setelah membatalkan puasanya menjadi gila atau meninggal dunia sebelum terbenam matahari, maka tidak wajib membayar kafarah. Jadi kalau dia melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan dia berpuasa bulan Ramadan, maka di sini dia malah kita katakan dia jadi gila. Lepas perhubungan tu jadi gila. Ya, kita dah kata orang gila tu tak ada wajib hukum dia apa-apa lagi. Nak hukum kafarah macam mana dah jadi gila? Ataupun lepas daripada perhubungan suami isteri tu, na'udzubillah, dia meninggal dunia. Dah meninggal dunia, nak kafarah apa lagi? Jadi itu tak adalah wajib ya. Tapi kalau dia masih hidup, masih lagi dia berdaya, berkuasa, wajiblah dia membayar kafarah yang disebutkan tadi. Baik, perkara yang seterusnya, membatalkan puasanya dengan melakukan persetubuhan. Jadi dia batalkan puasa. Tadi kita dah sebut, dia batalkan puasa dengan melakukan persetubuhan. Lain jika dia batalkan puasa dengan makan minum, maka tak wajib kafarah. Ya, dia tak wajib kafarah kalau dia batalkan puasa dengan makan minum. Tapi kalau sekiranya batal puasa dengan persetubuhan, wajib kafarah. Dan syaratnya seterusnya lagi, persetubuhan dengan sempurna, iaitu dengan memasukkan seluruh kepala kemaluan lelaki ke dalam kemaluan wanita. Itulah wajib. Maaf kata yang kita sebut tadi, apabila bertemu dua khitan. Khitan tu tempat sunat lelaki dengan tempat sunat wanita tu bertemu, maknanya maaf kata seluruh kepala hasyafah ataupun kepala kemaluan lelaki itu sudah masuk ke dalam faraj isterinya, maka itulah namanya persetubuhan yang batal puasa, yang wajib kafarah. Lain keadaannya jika hanya sebahagian sahaja kepala kemaluan lelaki, maka tidak menjadi batal puasanya dan tidak wajib bayar kafarah.
Kalau kepala zakar lelaki itu hanya setengah saja masuk dalam faraj isterinya, itu belum lagi persetubuhan, dan dia itu tak batal lagi puasa dan tak wajib lagi kafarah. Yang ke-8, syaratnya ke-8-nya ialah melakukan hubungan badannya dalam keadaan terlarang. Melakukan hubungan badannya dalam makna melakukan persetubuhannya dalam keadaan terlarang, dalam keadaan yang dilarang. Lain keadaannya jika dalam keadaan dia dibolehkan bersetubuh, seperti suami isteri dalam keadaan musafir, maka boleh baginya untuk membatalkan puasanya dengan makan atau bersetubuh dan tidak wajib bayar kafarah. Jadi maknanya dia itu puasa yang wajib disempurnakan dan dilarang persetubuhan. Kalaulah dia musafir, memang orang musafir ni dia boleh pilih lah, nak puasa pun boleh, tak puasa pun boleh. Sebab apa? Dia dalam musafir. Jadi sini kalau dia dalam masa dia berpuasa tetapi dia musafir, dia pun batalkan puasa dengan makan minum atau dengan persetubuhan, maka dia tak wajib membayar kafarah. Kenapa? Sebab dia tu boleh memilih antara puasa dengan tidak kerana dia musafir. Dan syarat yang ke-9, tidak ada keraguan ketika melakukan persetubuhan, seperti jika yakin waktu melakukannya di pertengahan hari. Dia yakin ini dah tengah hari, ini bulan Ramadan, dia lakukan juga persetubuhan, maka wajiblah dia bayar kafarah. Jika dia terdapat keraguan ketika bersetubuh, seperti dia mengira telah terbenam matahari, kemudian melakukan persetubuhan dan terbukti bahawa matahari belum terbenam, maka tidak wajib bagi membayar kafarah. Dia punya ingat dah maghrib dah, jam dia tengok dah 7.10, dah maghrib dah ni. Dia pun melakukan hubungan suami isteri. Lepas dah habis hubungan suami isteri, baru dengar azan. Baru azan maghrib. Kita ini dah melakukan hubungan. Macam mana ni? Batal puasa dia, tetapi tak wajib kafarah, ya. Sebab apa? Sebab dia masa dia lakukan hubungan tu, dia yakin dia dah dibolehkan sebab waktunya sudah berbuka. Itulah dia para jemaah sekalian, ya. Masya Allah, ya. Huraiannya cukup terperinci. 11 syarat yang telah diletakkan tadi bagi seseorang lelaki yang wajib qada dan bayar kafarah kerana hubungan suami isteri. Yang isteri hanya wajib qada saja, tidak wajib membayar kafarah. Tapi kita suami isteri itu berdosa kalau melakukan hubungan suami isteri itu di siang hari Ramadan dalam keadaan mereka sedar dan tahu perkara itu dilarang. Tapi kita dah huraikanlah dengan beberapa syarat tadi, ya. Tapi ringkasnya begitulah. Kalau sekiranya suami isteri melakukan hubungan suami isteri dalam keadaan dia sedar bahawa itu bulan Ramadan dan itu dilarang, tapi dia tahu dia sedang berpuasa. Lain kalau dia tak berpuasa, walaupun dalam bulan Ramadan tapi dia tak berpuasa, umpama dia dah makan minum pada pagi hari, memang dia berdosa, tapi dia tak berpuasa lagi, kemudian dia lakukan hubungan suami isteri, maka itu tidaklah dia kena kafarah, dia cuma wajib qada. Tapi kalau sekiranya dia batal puasanya dengan perhubungan suami isteri, maka itu sudah wajib dia qada dan wajib kafarah atas sang suami, tapi tidak wajib kafarah atas sang isteri, ya. Kemudian kita berhentilah pada membicarakan tentang puasa sunat bagi seorang isteri. Wallahu a'lam. Begitulah dia tuan-tuan dan puan-puan, ya, pengajian kita pada malam ini mengenai perkara yang membatalkan puasa dan siapakah yang wajib bayar kafarah, siapa yang wajib bayar fidyah, siapa yang tak wajib bayar fidyah, ada yang wajib qada dan wajib fidyah, ada yang wajib qada tanpa fidyah, ada yang wajib fidyah tanpa qada, ada yang tak wajib fidyah dan tak wajib qada. Itulah pelajaran kita hari ini. Mudah-mudahan menjadi manfaat untuk kita semua. Dan dengan itu kita sambung lagi pengajian kita pada esok malam, insya-Allah taala. Saya minta maaf banyak dalam penyampaian saya yang mungkin tersilap kata, terkasar bahasa, tersinggung perasaan. Mana yang benar semua itu daripada Allah, yang salah silap itu daripada kelemahan saya sendiri. Marilah sama-sama kita berdoa dan memohon ampun daripada Allah. Allahumma ya Allah, ya Tuhan kami,
Kami bermohon padamu dengan barakahnya bulan Ramadan yang sudah hampir tiba kepada kami. Ya Allah, panjangkanlah umur kami sampai bertemu Ramadan dalam sihat walafiat, dalam amal dan ibadat. Ya Allah, jauhkanlah kami dari segala perkara yang boleh merosakkan puasa ibadah Ramadan kami, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jadikanlah Ramadan yang akan datang ini lebih baik daripada Ramadan yang sudah. Ya Allah, bukakanlah pintu-pintu masjid-Mu, ya Allah, agar kami dapat beribadah di dalam bulan Ramadan dan rumah-rumah-Mu, ya Allah. Ya Allah, ya Tuhan kami, jauhkanlah kami, keluarga kami, dan sekalian masyarakat kami, dan sekalian umat manusia daripada penyakit COVID-19 ini, ya Allah. Ya Allah, Engkaulah saja yang dapat melepaskan kami pada wabak penyakit yang ada ini, ya Allah. Kami serahkan diri kami pada Engkau, dan Engkaulah sebagai tempat penyerahan diri. Allahumma rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azaban nar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Subhanakallahumma bihamdika ashhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.